Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita berkenaan dengan flow velocity. So, flow velocity ini adalah berkenaan dengan yang mana? So, ia adalah berkenaan dengan flow velocity yang berada di sini. So, maknanya di dalam velocity triangle kita ada VF ataupun kita panggil flow velocity, dan ia sebenarnya adalah reflect kepada theoretical flow. Oleh kerana ia adalah theoretical flow, ia boleh dikira dengan menggunakan rumus Q dibahagikan dengan A. So daripada mana datang rumus Q over A? Kerana kita percaya bahawa kadar alih sama juga dengan A darab V. Oleh itu nilai V kita boleh dapat dengan cara kita bahagikan kadar alih dengan area yang dilalui. Cuma saya harap pelajar perlu faham area yang manakah yang perlu kita gunakan untuk mengira kadar alih ini. Okay. Ini adalah gambar rajah impeller. So kita perlu faham bahawa air keluar daripada daripada tempat tengah, bergerak dalam keadaan source. Okay, dalam keadaan source flow. Kenapa dalam keadaan source flow? Kerana ia adalah dalam keadaan theoretical. Theoretical flow. Okay. So apabila air keluar dalam keadaan radial seperti ini, okay, secara realitinya air akan keluar daripada lubang ini. Lubang impeller di sini. Oleh itu sekiranya kita ingin mengira Q sama dengan AV, so nilai V di sini adalah nilai had laju air yang keluar pada arah jejari. Okay. Tetapi nilai A di sini kita perlu faham ia adalah cross-sectional area air yang keluar tersebut. Oleh itu nilai A tersebut adalah nilai kawasan yang berlori ini. Kerana air keluar daripada lubang ini. Okay, saya harap pelajar dapat imagine. Kerana apa? Ada pelajar yang beranggapan bahawa nilai A adalah nilai bulatan ini. So nilai area bulatan ini kita kata tidak ada kena-mengena dengan rumus kadar alih kerana air tidak keluar pada cross-sectional area tersebut. So saya harap pelajar dapat imagine bahagian mana yang perlu dikira oleh pelajar di dalam pengiraan flow velocity. Oleh itu, secara ringkas, oleh kerana kita mengambil kira area air yang keluar, jadi macam mana untuk mengira area yang ini? So memadai untuk kita mengukur circumference ataupun lilitan. So circumference sama juga dengan pi d ataupun pi 2 pi r. So kita mengira 2 pi r, kita akan dapat lilitan dan kita kena darabkan dengan ketebalan blade. So ataupun width of blade. So width of blade tu membawa maksud apa? So jadi kalau kita lihat secara dekat perkara ini, so sekiranya kita melihat secara dekat, okay, kita akan dapati bahawa air keluar di bahagian ini. Oleh itu lilitan yang kita dapat di sini, kita perlu darabkan dengan ketebalan ini untuk kita dapatkan total cross-sectional area yang dilalui oleh air. Okay, so yang ni kat sini air akan keluar secara menegak seperti itu. Okay, so jadi kita boleh mengira nilai A di sini sebagai pi, D dan B, di mana B di sini adalah width of blade. Okay, itu sebab di dalam buku teks kita akan nyatakan rumus untuk mencari VF1 adalah Q dibahagikan dengan pi D1 dan B1, dan rumus untuk mencari VF2 ialah Q dibahagikan dengan pi D2 dan B2.
2. So di dalam rumus ini sila pastikan bahawa kadar alih tidak ada kadar alih 1, kadar alih 2. Kerana kadar alih perlu fix, kerana ia perlu untuk mematuhi hukum continuity. Q1 sama dengan Q2. Okay, jadi Q tak ada 1 dan 2, Q ada 1 sahaja. Okay. Yang ada 1 dan 2 adalah nilai diameter dan nilai width of blade. Kenapa nilai B ada 1 dan 2? Kerana kalau kita lihat pada contoh nota-nota yang terdahulu, ada kala bentuk blade akan bentuk macam gitu. Okay. Ni katakan shaft. Okay, ada bentuk blade yang seperti ini. So saya harap pelajar dapat melihat semula nota. Ada yang dia lukis bentuk macam gitu. Okay, ini yang sebenar adalah apa nama tu, impeller wall. Okay, jadi kita dapati bahawa ketebalan blade pada inlet dengan ketebalan blade pada outlet di sini akan berbeza. Okay, jadi di sini kita ada B1 pada inlet dan kita ada B2 pada outlet. Yang ini saya harap pelajar dapat memahami bagaimana rumus tersebut dikeluarkan. Okey. Yang ini adalah idea asas untuk kita mengeluarkan equation VF sama dengan Q over pi dB. Okey, kemudian kita perlu juga meneliti pengiraan tersebut. Kerana apa? Kerana ada kemungkinan blade yang ada di dalam centrifugal pump mempunyai thickness yang tertentu. So, apa yang dimaksudkan dengan thickness? Okay, kita contoh. Sekiranya blade kita runcing di hadapan seperti ini. So, blade kita runcing macam itu. Kita dapati bahawa lebar, okay, lebar ataupun thickness, ketebalan. Thickness yang ada di sini kita kata adalah terlalu kecil. Maksudnya kalau kita tengok di sini, okay, kita kata walaupun blade di sini mempunyai ketebalan yang besar di bahagian dalam, tetapi pada hujung di sini kita hanya ada seolah-olah satu garisan, satu line yang pendek sahaja. Okey, hanya satu line yang nipis sahaja. Tetapi apa yang berlaku sekiranya blade kita tebal seperti ini? Okay, sekiranya blade kita tebal seperti ini, kita dapati bahawa ketebalan blade ini jelas kita nampak di dalam cross-sectional area kita. So, apa yang menyebabkan masalah kalau blade ini tebal? Kita akan dapati bahawa sekiranya blade itu tebal, air hanya akan keluar pada kawasan warna hijau sahaja. Okay. Sedangkan kalau kita lihat pada blade yang nipis di sini, kita dapati bahawa kita boleh assume bahawa air akan keluar pada kesemua bahagian. Okay, kerana kita kata bentuk blade yang nipis itu mungkin kita kata tidak banyak menghasilkan perbezaan. Oleh itu kita boleh kira cross-sectional area adalah sebagai keseluruhan area di sini. So maknanya dalam keadaan ini kita boleh mengira nilai A sama dengan pi dB. Tetapi di dalam keadaan ini kita kata kurang tepat. Okay, untuk kita mengatakan A sama dengan pi dB. Okay. Kerana apa? Kerana kita kata kawasan yang bertanda merah di sini kita perlu tolakkan dengan nilai keseluruhan nilai A. Barulah kita mendapat nilai cross-sectional area yang lebih tepat. So jadi macam mana untuk menolak nilai warna merah ini, nilai kawasan yang merah ini? Okay, secara generalnya kita menggunakan rumus ini. So kita akan menggunakan rumus VF sama dengan Q K pi dB. Di mana nilai K di sini ialah
area coefficient. So area coefficient bermaksud berapa peratus area pada cross sectional area di sini yang air mengalir keluar melaluinya. Jadi selalunya nilai K akan diberikan di dalam soalan. Tetapi saya harap pelajar dapat faham maksud kenyataan yang diberikan di dalam soalan. Paling common, soalan akan beri keadaan seperti ini. Dia akan cakap, if the thickness of the outlet blade is 15% from the total outlet area. So maksudnya dia mengatakan thickness menyebabkan cross-sectional area, thickness berbanding cross-sectional area adalah sebanyak 15%. Oleh itu kita bolehlah mengambil nilai K di sini sebagai 0.85. So maknanya daripada ayat itu kita faham bahawa ketebalan blade akan adalah 15% daripada total area. Jadi kita tolakkan total area daripada 100%, kita tolak 15%, kita boleh dapat 85%. Oleh itu kita menulis sebagai 0.85. Okay. Tetapi ada ketika soalan dia akan nyatakan bahawa dia akan straightforward. K sama dia kata area coefficient is 20%. So sekiranya dia bagi soalan area coefficient adalah 20%, oleh itu kita kena masukkan straightforward K sama dengan 0.2. Okay. So yang ini saya harap pelajar dapat alert berkenaan dengan maksud ayat yang dinyatakan di dalam soalan. Okay, secara ringkas kita boleh katakan nilai K 0.85 ini bermaksud it is mean that only 85% of the outlet area is covered by water. Okay, so sekiranya blade kita ini di dalam keadaan runcing di sini ataupun di dalam keadaan yang very thin, maknanya dalam keadaan yang kita boleh abaikan, kita masih lagi boleh menggunakan rumus ini dengan syarat kita memasukkan nilai K sama dengan 1 ataupun 100%. Kemudian nilai K di sini bukanlah hanya untuk nilai outlet sahaja. Ia mungkin perlu digunakan di dalam inlet. Yang ini bergantung kepada soalan, adakah nilai K wujud di dalam inlet atau kita hanya menggunakan di dalam outlet. Kebanyakan kita akan mengira di dalam outlet, tetapi saya harap pelajar dapat alert berkenaan dengan kehendak soalan kerana ia boleh berbeza-beza. Okey, seterusnya kita akan melihat berkenaan dengan efisiensi ataupun kecekapan. Okay, kecekapan ini menunjukkan apa? Menunjukkan berapa banyak tenaga yang boleh dipindahkan oleh pam kepada aliran air. Sekiranya banyak tenaga yang boleh dipindahkan, membawa maksud kecekapan adalah tinggi. Tetapi kalau sedikit tenaga yang dipindahkan, kita kata kecekapan adalah rendah. Okey, rumus utama untuk mencari kecekapan ataupun efisiensi, saya harap pelajar dapat ingat. Okay, efisiensi ditulis dengan simbol eta. Okay, dia simbol eta yang kita gunakan di dalam boundary layer. So eta adalah simbol untuk efisiensi. So rumus amnya ataupun rumus umum untuk efisiensi ialah power out divide by power in. Okay, ini adalah rumus asas untuk mengira efisiensi. Idea dia mudah sahaja. Maksudnya kalau kita ada duit RM10, sudah tentu kita boleh belanja sama ada RM0 atau RM1 atau maksimum RM10. So maksudnya kita tak mungkin kalau kita ada RM10 kita boleh beli barang dengan harga RM12. So itu walaupun dalam ekonomi dia ada terms defisit. So maknanya tetapi di dalam ini, dalam centrifugal pump kita tak ada konsep hutang. So maksudnya kalau power kita 10, sama ada kita boleh beri air 10 atau kita boleh beri air kurang daripada itu.
sekiranya kita hanya boleh beri, maknanya power yang dibekalkan kepada pump 10, tetapi power yang diberikan, yang boleh dipindahkan ke dalam air hanya 5. Oleh itu kita boleh mengatakan efisiensi pump tersebut bekerja sebanyak 50% sahaja. Kerana tidak semua tenaga yang boleh, tidak semua tenaga berjaya dipindahkan daripada pump kepada benda lain. Okey. Di dalam fluid mekanik 1, saya rasa ada soalan yang menggunakan efisiensi. Tetapi di dalam soalan tersebut tidak dinyatakan jenis-jenis efisiensi. Okay, di dalam tajuk fluid mekanik 2, kita akan lebih fokus tentang penggunaan ataupun bentuk-bentuk jenis-jenis efisiensi yang ada. Okay, kita pergi kepada jenis yang pertama, iaitu manometric efficiency. So, manometric efficiency ditulis sebagai eta mano ataupun eta manometric. Rumusnya ialah power from manometric head divided by power imparted by impeller to water. Okay. Walaupun ini yang sebenarnya nampak panjang, tetapi sebenarnya ia adalah power out divided by power in. Okay. So, di mana power outnya? Okay, sekarang ni kita kena faham di mana kedudukan ataupun manometric efficiency ini ia mengukur apa. So, manometric efficiency ini sebenarnya ia mengukur power yang diberikan oleh pump. So, maknanya kalau kita ada impeller di sini, kita ada blade di sini. So, kalau kita ada blade di sini, kita akan beranggapan bahawa power yang ada pada blade. Okay, power yang ada pada blade adalah sebagai input. Dan setelah tenaga dipindahkan daripada blade ke air, ini air akan bergerak sampai ke satu ketinggian. Okay, jadi kita beranggapan bahawa ketinggian air ini adalah power out kerana ia adalah hasil daripada power in yang ada. Oleh itu, manometric efficiency sebenarnya mengukur daripada mula blade ataupun daripada input pada blade sehinggalah air berjaya diangkat. Air berjaya dipindahkan. So, maknanya ini adalah power in dan ini adalah power out. So, jadi kita lihat perkara ini. Yang paling mudah kita kata power out kalau dalam pump di sini adalah power inside the pump, kita adalah power in, dan power out adalah ketinggian air yang berjaya dipindahkan. So, ini adalah out. Oleh itu, bagaimana kita mengira power? Power sama juga dengan rho, G, Q dan H. Oleh itu, sekiranya out, kita akan menggunakan manometric head kerana ketinggian ini adalah ketinggian manometrik. Okay, kita guna HM. Dan power imparted by impeller to water membawa maksud power yang diberi oleh impeller kepada air. So, power yang diberi oleh impeller kepada air sebenarnya adalah theoretical head. Oleh itu, kita menulis sebagai HE ataupun Euler head. Kemudian kita boleh cancel out rho GQ ini. Kita boleh cancel atas dan bawah. Dan kita substitutekan equation untuk HM over HE. So, HM sama dengan apa? So, okay, let's say kita cancel out rho GQ di sini. So, HM adalah HM dan rho HE ialah 1/G V wall 2 U2 minus V wall 1 U1. Oleh itu, kalau kita rearrange equation di sini, kita dapati bahawa manometric efficiency boleh ditulis sebagai GHM over V wall 2 U2 minus V wall 1 U1. Okay, di dalam rumus ini kita dapati bahawa sekiranya Euler head berada di dalam keadaan maksimum, membawa maksud nilai V wall 1 U1 di sini akan equal to 0. Okay, walaupun perkara ini common berlaku, maknanya common kita anggap V wall 1 sama dengan kosong,
Tetapi untuk penulisan rumus, saya harap pelajar boleh menulis rumus yang sempurna. So ini adalah rumus yang sempurna, apa nama tu? Rumus yang sempurna untuk manometric efficiency. Okey, seterusnya kita melihat mechanical efficiency. Okey, sesuai dengan nama mechanical, kecekapan ini, efficiency ini kita nak melihat sejauh manakah mechanical part yang ada di dalam pump tersebut boleh memindahkan tenaga. Okay. Oleh itu, idea dia masih lagi sama, power out divide by power in. Cuma kita perlu faham, okay, mechanical part itu berada di mana? Mechanical part itu kita ada shaft di sini, okay, dan shaft ini blade, impeller. Okay, kita ada impeller di sini dan impeller disambungkan dengan shaft. Dan mechanical efficiency itu kita lihat, shaft ini akan dipusingkan oleh motor. So motor ini akan dipusingkan oleh AC/DC. Maksudnya direct current ataupun alternate current. Maknanya daripada current dinding lah. So jadi yang dikatakan mechanical efficiency itu kita ingin melihat sejauh mana shaft ini ataupun mechanical part ini boleh memindahkan tenaga kepada impeller. Jadi maksudnya input di sini ialah input adalah pada electrical plug dan output adalah power ataupun tenaga yang dipindahkan kepada impeller. So jadi tenaga yang dipindahkan di impeller di sini sebenarnya sama dengan tenaga yang kita bincangkan tadi, tenaga yang ada di dalam pump di sini. Oleh itu tenaga yang ada pada impeller ataupun power at impeller adalah sebenarnya sama dengan Euler head. Dan power at shaft di sini akan refer kepada power input, so dia akan refer kepada AC/DC power. Maksudnya power yang dibekalkan di dalam plug. So input power di sini selalunya diberikan di dalam soalan. Maksudnya kita akan nyatakan, okey, sebuah pump menggunakan 1000 watt berpusing sekian, so sila kira mechanical efficiency, sila kira manometric efficiency dan sebagainya. Okey, daripada perkara ini saya harap pelajar boleh faham, tidak semestinya Euler head menjadi input. Di dalam manometric efficiency, Euler head akan menjadi input, tetapi di dalam mechanical efficiency kita kata Euler head akan menjadi output. Oleh itu saya harap pelajar dapat memahami pada kedudukan manakah sesuatu efisiensi itu dianalisa. Okay, seterusnya kita ada overall efficiency. So overall efficiency membawa maksud jika power supply memberi satu nilai dan kita bandingkan, okey, maknanya power supply memutarkan pump, air pun disedot naik atas dan air pun boleh bergerak ke tempat lebih tinggi. Jadi oleh kerana kita melihat overall, maksudnya keseluruhan proses, jadi kita perlu melihat apakah ratio tenaga di antara input pada electrical wall ini dengan final output di sini. Oleh itu overall efficiency akan menjadi total power output of the pump divided by total power input of the pump. Okay. Power output adalah pada titik ini dan ia sebenarnya boleh dikira dengan menggunakan manometric head. Oleh itu rumus dia akan menjadi rho dq hm. Dan power input ni adalah power daripada electrical supply. So awak carilah nilai electrical supply yang membekalkan tenaga kepada pump tersebut. Okay. Ataupun sesetengah buku dia ringkaskan overall efficiency adalah sama dengan manometric efficiency didarabkan dengan mechanical efficiency. So macam mana kita nak memahami berkenaan dengan manometric efficiency didarabkan dengan mechanical efficiency? Idea dia mudah sahaja.
Okey, katakan daripada power supply di sini, okey, kita supply ataupun kita bekalkan 100 energi. Kemudian ketika melalui shaft di sini, shaft pun dah tak berapa nak bagus, mungkin alignment kurang, lubrication kurang dan sebagainya. Oleh itu, ada certain energy yang digunakan untuk overcome the friction. Oleh itu kita kata ini akan menyebabkan motor bergerak lambat sedikit kerana tidak semua energi yang disupply oleh power supply akan diterima oleh motor. So katakan motor hanya menerima 80 tenaga. So kemudian motor juga mempunyai rintangan, geseran di sana, geseran di sini, menyebabkan hanya 60 tenaga sahaja yang boleh dipindahkan kepada impeller. So kemudian kita kata setelah 60 tenaga itu dipindahkan ke dalam air, okay, tenaga air perlu melalui pipe dan akhirnya sampai kepada output atau final destination. So oleh kerana ia melalui pipe di sini, mungkin kita kata akan ada losses in pipe 20, menyebabkan total energi yang ada pada air di sini adalah hanya sekitar 40 sahaja. Oleh itu air akan naik setinggi 40 tenaga yang ada pada air tersebut akan create satu ketinggian. So ketinggian itu boleh dicapai disebabkan ada lebihan tenaga yang ada pada aliran air. So jadi membawa maksud kalau di sini kita dapati bahawa mechanical efficiency akan cover daripada power supply sehinggalah pump. So ini adalah mechanical. Kerana geseran yang digunakan ataupun geseran yang di overcome disebabkan oleh mechanical parts. Dan daripada pump di sini akan pergi sehinggalah final destination akan lebih kepada manometric efficiency. Kerana efficiency tersebut reflect kepada berapa tinggi air yang perlu, berapa tinggi air yang boleh dibawa oleh pump. So saya harap pelajar dapat faham berkenaan dengan ideologi efficiency ini kerana ada ketika pelajar perlu menjawab soalan berdasarkan kedudukan air dan kedudukan pump. Okay, jadi saya berhasrat untuk berhenti di sini kerana kita telah tamat berkenaan dengan keseluruhan basic idea centrifugal pump. Pelajar telah faham berkenaan dengan velocity triangle, telah faham tentang Euler head, telah faham tentang rumus untuk flow velocity VF dan juga telah faham berkenaan dengan efficiency.